Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau ubdatan min lisani yafqahu qawli. Khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, dah makan ke belum? Belum. Saya nampak ada mulut muncung, saya dah tahu dia cakap belum. Baik, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memulakan perkongsian saya pada tengah hari ini dengan satu pertanyaan. Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan terutamanya, jikalau saya mengatakan ada seorang lelaki mengizinkan orang bukan Islam masuk ke dalam masjid, bukan setakat itu sahaja, tetapi tidur di dalam masjid, malahan untuk melakukan dan membiarkan dan juga membolehkan mereka melakukan upacara sembahyang agama kafir mereka dalam masjid. Apa pendapat tuan-tuan tentang lelaki ini? Dia pandai agama Islam ataupun dia tak pandai agama Islam? Apa pendapat tuan-tuan? Janganlah menguji mu'alaf ni. Apa pendapat tuan-tuan tentang lelaki ini? Membiarkan orang kafir masuk dalam masjid, tidur dalam masjid beberapa hari, malahan mengizinkan mereka untuk melakukan upacara sembahyang kafir mereka dalam masjid. Lelaki ni macam mana? Dia pandai agama Islam ke tak pandai? Tak pandai kan? Dia ni apa lagi? Tak ikut ajaran Islam kan? Baik, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, itu sebagai mukadimah. Kerana lelaki yang saya ceritakan itu adalah tidak lain tidak bukan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah surah Ali Imran surah ketiga ayat 59 hingga 64 dalam tafsir Al-Azhar, tafsir Hamkah. Nabi SAW membenarkan delegasi daripada Najran untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi berdebat dengan baginda SAW berkenaan dengan agama Islam dan agama Kristian. Dan malahan ketika hari Ahad, delegasi ini ingin keluar daripada Masjid Nabawi untuk melakukan upacara sembahyang hari Ahad mereka. Nabi SAW dalam tafsir Al-Azhar, Nabi kata, tak apa, masuk, buat dalam masjid. Dan itulah lelaki tadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita kata tak pandai agama Islam, tetapi dialah yang diturunkan wahyu Al-Quran itu. Ini mukadimah dia. Dan mukadimah ini akan membawa kepada tajuk yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada tengah hari ini, iaitu daripada satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Imran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kaitan cerita kita tadi dengan cerita pasal ayat ini? Kerana tidak lain tidak bukan, kalau kita nilai balik kepada diri kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagai khairul ummah, umat terbaik. Adakah hari ini umat Islam umat terbaik? Tidak. Kenapa? Kita bayangkan, persoalan saya tadi bukannya untuk mengkritik ataupun merendah-rendahkan siapa, sebab saya pun baru dalam Islam, baru 10 tahun. Masuk Islam 2005. Tetapi pertanyaan saya itu adalah supaya mewujudkan satu sifat bahawa rupa-rupanya kita rasa kita ni cinta Nabi SAW, buat macam-macam majlis, malam cinta Rasul, ya, dan selawat macam-macam, tetapi rupa-rupanya kepribadian Nabi SAW kita tak kenal. Dan lelaki inilah, apa beza kita dengan musyrikin dulu yang kata lelaki ni gila, sesat dan sebagainya? Kerana kita bukan umat terbaik, kerana ilmu kita lihat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagai khairul ummah. Dan kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya Allah itu baik, Dia hanya menerima yang baik-baik sahaja.
Kita bermula daripada awal. Kita lihat daripada segi sirah Nabi SAW itu sendiri adalah tentang selalunya yang terbaik. Sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Allah tak ciptakan manusia adalah makhluk yang lebih kurang, tetapi berbanding dengan malaikat dan jin, manusia terbaik. Manusia terbaik dijadikan khalifah di muka bumi pertama. Dan kita lihat daripada pengorbanan, korban yang dilakukan oleh anak Adam, Habil dan Kabil. Tetapi nama Habil dan Kabil ni tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu riwayat Israeliat untuk pengetahuan kita. Kenapa seorang diterima, kenapa seorang tak diterima? Wahal dua-dua melakukan pengorbanan. Yes, Allah Subhanahu Wa Taala menerima daripada orang yang bertakwa. Dan satu lagi adalah, apabila salah seorang anak Adam AS melakukan pengorbanan, dia tidak memberikan yang terbaik. Tidak memberikan yang terbaik. Dan kita lihat, kita cuba nak singkatkan, sebab saya tidak bercadang untuk memberikan satu tazkirah 1 jam. Cuma satu peringatan short, pendek sahaja. Kita lihat, untuk melengkapkan semua Nabi, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahawa diutusnya aku adalah seumpama Nabi-Nabi terdahulu adalah dibina satu rumah, dan aku adalah batu-batu yang terakhir untuk melengkapkannya. Maka kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memilih siapa untuk menjadi Nabi terakhir. Allah memilih manusia yang terbaik, iaitu Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sahaja diperakui oleh orang Islam, malahan dalam satu buku yang ditulis oleh Michael H. Hart pada tahun 1978 dan kemudian ditulis semula pada 1992, dia meletakkan Nabi SAW sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Paling berpengaruh. Allah memilih insan yang terbaik daripada keturunan Hashim yang terbaik. Daripada keturunan yang terbaik. Dan diturunkan kitab terakhir dan yang terbaik dan yang paling sempurna, Al-Quran. Semuanya yang terbaik. Dan kita juga lihat Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajar kita. Allah tidak menghantar melalui WhatsApp ke, tidak, tetapi Allah menggunakan malaikat terhebat yang dikatakan satu sayapnya adalah boleh menutup satu ufuk, dan dia mempunyai 600 sayap. Malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang terbaik. Dan kita lihat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi teman hidup kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan temannya yang pertama adalah isteri yang terbaik. Siapa di kalangan kita lelaki ini yang tidak menginginkan isteri sebaik Khadijah, betul? Kita sebagai lelaki kadang-kadang kita meminta, alangkah baiknya jikalau aku dapat isteri seperti Khadijah. Tetapi kita terlupa, kita pun bukan macam Muhammad. Kita nak isteri sebaik Khadijah, tetapi diri kita tidak berusaha menjadi yang terbaik seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada Khadijah, kemudian lelaki yang terbaik. Lelaki yang terbaik, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita lihat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita baru lepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Setiap bulan, hampir sepanjang bulan ada ceramah tentang Isra' dan Mi'raj. Kita kupas sedikit. Ini membawa pengertian kepada kita sebagai umat Islam. Kita lihat, setelah kewafatan Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha, Nabi tidak meminta, ya Allah, aku nak jumpa dengan engkau. Tak. Tapi Allah bagi dia surprise, bagi dia berita gembira. Fa inna ma yusri yusra. Inna ma yusri yusra. Dengan setiap kesulitan pasti datang kelapangan, pasti datang kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, Allah sekali lagi mengutuskan malaikat yang terbaik melakukan pembedahan sebelum Isra' dan Mi'raj kepada makhluk yang terbaik, mengeluarkan organ yang terbaik dalam badan kita, hati. Dikeluarkan organ itu, dicuci dengan air apa? Air paip ke? Bukan. Dicuci dengan air yang terbaik,
air Zam-Zam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Isra'-nya, Allah tidak meminta Nabi SAW cari sendiri unta ataupun kuda, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenderaan yang terbaik, yang tidak ada tandingan sehingga hari ini. Kita lihat, dikatakan buruk, bukan yang buruk oil tu. Kalau isi buruk oil, dia tak boleh terbang macam tu. Kita kata buruk boleh melangkah sejauh mata memandang. Maksudnya kelajuan dia melebihi cahaya, betul? Hari ini ada tak kenderaan yang melebihi cahaya? Ada tak teknologi yang melebihi kelajuan cahaya? Tak ada. Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenderaan yang terbaik kepada Nabi yang terbaik untuk perjalanan Isra' dan Mi'raj, dan menjadikan malaikat terbaik sebagai pendampingnya dan hadiah yang terbaik. Sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, nikmat yang terbaik bagi seorang mukmin di akhirat kelak, di jannah kelak, adalah apabila mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik, dan hadiah yang terbaik Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam Isra' dan Mi'raj tidak lain tidak bukan solat. Allah bagi diskaun 90%, daripada 50 jadi 5. Hari ini pun kita masih terkapai-kapai. Dan kita lihat, kita lanjut kepada peristiwa hijrah. Ini berulang kali tentang Allah sebenarnya sedang menceritakan kepada kita pentingnya selalu membuat yang terbaik. Dan kita akan akhiri dengan satu hadis daripada Nabi SAW. Untuk peristiwa hijrah, Nabi SAW ada buat perancangan tak? Baginda buat perancangan. Dan baginda membuat perancangan, bukan perancangan macam kita. Kita kata, kita biasanya hari ini, kita Muslim, kita menggunakan perkataan insya-Allah. Bukan sebab kita nak buat, sebab kita malas nak cakap. Dan malas nak cakap dah. Lala orang cakap banyak, kita cakap okey insya-Allah. Wahal kita tahu esok kita tak boleh pergi. Orang ajak kenduri, insya-Allah. Kita tahu kita tak boleh pergi, tapi kita menyalahgunakan Islam untuk sebagai alasan kepentingan diri kita. Tetapi kita lihat, untuk hijrah, Nabi SAW membuat perancangan yang terbaik. Perancangan yang terbaik. Dan betul ke? Abu Bakar juga menyediakan kenderaan yang terbaik untuk mereka berhijrah. Abu Bakar dah lama bersedia dah, dijadikan sahabat yang terbaik dan disediakan kenderaan yang terbaik untuk berhijrah. Subhanallah. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berulang kali mengingatkan kita dalam sirah Nabi SAW kepentingan menjadi yang terbaik. Kita lihat dalam satu hadis, orang yang belum Islam selalu bercerita dan berkata kepada kita, Islam ini agama yang susah. Susah ke? Kita lihat dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 28, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Dalam surah Al-Hashr surah ke-22 ayat 78, Allah kata Allah tidak ciptakan Islam ini, agama ini, sebagai satu beban untuk kamu. Dan kita lihat dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185 dan ayat 286, Allah kata tidak akan membebani apa yang kamu mampu. Maka sabda Nabi SAW, apa yang aku haramkan, tinggalkan. Tetapi apa yang aku suruh kalian buat apa? Nabi tak suruh kita, kamu buatlah, buat je. Tak. Nabi kata, kalian buatlah yang terbaik. Terbaik. Sekarang kita membawa kepada realiti kita pada hari ini. Kita lihat daripada sirah, Allah dah mengajar kita segalanya dalam Islam adalah yang terbaik. Kita tanya diri kita, daripada yang kecil, kita adalah anak kepada ibu bapa. Adakah kita ini anak yang terbaik? Kita anak yang terbaik. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan mampu, tepuk dada tanya iman, dan juga tanya selera. Kalau kita mampu untuk pergi umrah, kita nak naik economy class ke nak naik first class? First class. Kita nak naik yang
terbaik. Kalau mampu beli kereta, mampu. Kita nak beli kereta yang terbaik, betul? Nak cari isteri, nak cari suami, adakah kita hanya pergi pasar tengok-tengok, betul, okey, yang ni aku rasa boleh jadi bini? Tak. Kita cuba cari yang terbaik. Nak pakai baju, kita cuba beli jubah, baju Melayu, segalanya yang terbaik. Nampak? Dalam kehidupan duniawi, kita semua kalau boleh nak yang terbaik. Apa pula dalam Islam? Beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita juga mempunyai cita-cita yang tinggi, iaitu untuk menjadi yang terbaik? Untuk menjadi yang terbaik, anak yang terbaik. Kita ada ibu bapa, kalau ada, adakah jika ibu bapa kita tidak ada sekarang, adakah ketika mereka masih hidup, kita menjadi anak yang terbaik? Kita mengharapkan mereka menjadi ibu bapa yang terbaik, tetapi ada tak kita menjadi anak yang terbaik? Tak kala kita menjadi kawan kepada sahabat-sahabat kita, adakah kita ini menjadi sahabat yang terbaik? Sahabat yang terbaik. Kita ambil contoh. Biasanya apabila tiba solat maghrib, dia tidak seramai ini, betul lah Ustaz? Kenapa? Senang saja. Kenapa solat Jumaat boleh ramai begini, solat maghrib yang sepatutnya lebih selesa, lebih relax, tak boleh seramai ini? Kenapa? Sebab kita bukan menjadi sahabat yang terbaik. Kita datang masjid sorang-sorang. Kadang-kala anak bini pun tak bawa, kita naik motor datang sorang-sorang. Ada tak kita pergi kepada rumah jiran kita, jom ke masjid solat maghrib? Ada tak kita buat? Kenapa tak buat? Senang. Sebab kita rasa kita dah banyak pahala. Sebab dengan memanggil orang untuk datang solat di masjid, solat berjemaah, mereka dapat 27 kali ganda pahala. Dengan kita yang memanggil dia datang, kita juga dapat 27 kali ganda daripada dia. Tapi kita tak pernah terfikir macam tu. Tapi kalau kita bila terlibat dengan jualan langsung, direct selling, subhanallah, 12 tengah malam sanggup call. Betul ke? Sekarang pula kita adalah ibu bapa. Adakah kita telah menjadi ibu bapa yang terbaik? Berusaha. Minta maaf tuan-tuan dan puan, saya tidak suka istilah cuba. Sebab dalam diary kehidupan saya, dan sepatutnya tidak ada perkataan cuba. Kenapa? Saya bagi contoh. Adik, cuba ambil handphone saya. Tidak, kamu ambil. Cuba saja, cuba. Kamu ambil, cuba. Jangan cuba. Apa yang saya nak tunjukkan? Dalam istilah kita, tuan-tuan dan puan, tidak ada perkataan cuba. Cuba adalah, maksudnya you tak ambil. Sama ada kita buat ataupun tak buat. Dia tak kata, aku cuba buat. Tuan-tuan dan puan, tepuk dada tanya iman. Kita tahu, bila sahabat kita cakap dengan kita, insya-Allah aku cuba datang. Apa maksud dia? Tak datang. Kalau kita ajak dia datang solat, jom solat asar dah. Tak apa. Mu pergi dulu, nanti aku datang. InsyaAllah aku cuba datang. Apa maksud dia? Most probably tak datang. Yes. Tak ada cuba. Kita berusaha ke tidak untuk menjadi ibu bapa yang terbaik? Ketika solat jemaah, minta maaf saya tegur. Anggaplah teguran daripada seorang mu'alaf, boleh ya? Boleh ya? Sebenarnya saya tak genap lagi 10 tahun masuk Islam. Bulan 8 baru genap. Kalau tadi saya tak solat pun tak wajib kena pukul lagi kan? Dalam Islam wajib 10 tahun ke atas baru boleh pukul, betul? Saya kira masih bawah umur. Ya? Ketika kita jadi jemaah soft, saya tegur, terus terang. Orang tak suka tak apa, Allah suka sudah. Macam mana soft kita? Saya dengar imam kata rapatkan soft. Kita pula rapatkan soft. Tapi itu ke cara rapat soft? Adakah itu soft yang terbaik? Kalau begitu soft dalam tentera, bayangkan, pernah tengok tak pembarisan tentera? Kalau soft tentera, dia renggang, tentera tu kuat ke tak kuat? Lembek ya? Betul ke? Kita lihat soft Nabi SAW. Nabi apabila jadi imam, Nabi akan kata, rapatkan soft, bahu sentuh bahu, kaki sentuh kaki. Jangan biarkan ada ruang di antara kamu. Hari ini bila kita cuba nak sentuh kaki sahabat kita, apa hal? Gay ke? Apa pasal pijak kaki aku?
Sebab apa? Bila nak rapat sikit, tepilah sikit. Kita seolah-olah bila solat, kita nak VIP. Jangan risau. Bila kita dah mati, 6 kaki ke bawah, itu tempat VIP, tak ada orang nak rapatkan soft. Masa itulah tak ada orang nak rapatkan soft. Dan Nabi SAW sambung, rapatkan soft bahu ke bahu, kaki ke kaki, dan jangan biarkan ruang di antara kamu. Dan barang siapa kamu yang dengan sengaja merenggangkan soft, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan hati-hati kamu. Betul tak hari ini apa yang terjadi antara umat Islam? Kalau kita jumpa saudara mara yang dah lama tak jumpa, kita Assalamualaikum macam tu ke? Atau kita peluk dia? Kita peluk. Kenapa peluk? Fa innama mu'minu wa ikhwa. Setiap yang beriman itu adalah bersaudara. Bila kita peluk, tanda bersaudaraan, tanda rindu, tanda akrab, tanda kita sayang pada dia. Nabi kata, Sahih Bukhari, kamu tidak masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak beriman sehingga kamu mencintai untuk saudara kamu apa yang kamu cintai untuk diri kamu. Rapatkan soft. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dalam masjid, tempat kita nak menghadap, nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tidak boleh bersatu. Benda yang senang. Melangkah keluar daripada masjid ini, apa peluang kita untuk bersatu? Nak menghadap Tuhan yang satu, kiblat yang satu, Nabi kita semua sama, tapi kenapa berbeza-beza dalam soft? Kita selalu dalam dunia memang nak yang terbaik, tetapi dalam hal akhirat juga kita perlu menjadi yang terbaik. Dan saya ingin simpulkan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sedikit tips yang insya-Allah saya percaya dan saya yakin akan memberikan manfaat untuk kita. 3 sahaja yang lebih mudah untuk kita faham. Iqra'kum. Bukan ayat baru dalam Al-Quran, tidak. Pertama, kenapa kita tidak melakukan sedemikian? Sekali lagi, boleh cakap terus terang ke? Boleh ya? Lepas cakap terus terang, boleh keluar dengan selamat tak? Boleh ya? Janji ya? Orang Kelantan ni tepati janji betul? Alhamdulillah. Kenapa? Minta maaf saya kata, kadang-kala kita fikir kita lahir dalam Islam, keluarga Islam, mak bapak Islam, kita dah ada cop garanti visa syurga sudah confirm. Sebab itu kita lahir saja, tanya diri kita, bila kali terakhir kita belajar tentang solat? Kebanyakan ceramah saya di seluruh Malaysia, orang akan bagi tahu kepada saya waktu sekolah rendah, sekolah menengah tak ada upgrade. Bayangkan kalau handphone, dia ada sistem dia yang boleh kata setiap bulan perlu update. Sistem ni kalau tak update, dia jadi obsolete, dia jadi tak boleh pakai, jadi hang, lambat. Kita ilmu Islam pun tak upgrade, tak iqra', tak baca. Kita baca majalah hiburan, tengok cerita seram, cerita kurafat, cerita gibah-gibah, umpat-umpat lagi banyak berbanding dengan dengar ceramah agama. Dengar ceramah agama sekadar memenuhi masa lapang, bukan nak mengambil iktibar. Itu realiti kita. Realiti kita hari ini. Tanya diri kita, bayangkan sekarang di rumah kita, rak buku rumah kita, berapa banyak buku agama dibandingkan dengan berapa banyak buku-buku majalah dan surat khabar. Barangkali kita membaca surat khabar, membaca majalah, membaca novel, membaca buku-buku benda lain lebih banyak berbanding dengan kita membaca kitab agama. Bila suruh beli buku agama RM60, mahalnya. Tapi kalau buku benda-benda lain RM100, wah, ada diskaun murah. Tuan-tuan dan puan-puan, penampilan Islamik, pemikiran sekular. Kita kena baca, katamlah berapa kali, buatlah kenduri pulut kuning 10 kali pun, tetapi kalau sambil baca tak faham, no point. Kenapa? Allah kata surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185, Quran ini diturunkan sebagai hudalinas, petunjuk. Bagi contoh, kalau kita dah baca tak faham,
Contoh tuan-tuan dan puan-puan boleh memasak? Boleh ya? Sikit ya? Boleh masak masakan Perancis tak? Tak boleh ya? Tak apa, saya bagi resepi. Boleh masak? Boleh. Tapi buku resepi itu dalam bahasa Perancis. Jam. Tapi kalau resepi makanan Perancis itu saya bagi dalam bahasa Melayu, boleh masak tak masakan Perancis? Kenapa pula boleh? Sebab faham betul? Yes. Kalau Quran kita bacalah dengan tajwid taranum betul itu penting. Saya tak kata tak penting tapi kita tak faham. Sebab itu tengok puasa, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183, Allah kata manfaat puasa adalah agar kita bertakwa. Solat, surah An-Nisa surah keempat ayat 103, difardukan solat kepada mereka yang beriman mengikut waktu-waktunya. Surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45, Allah kata solat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ramai hari ini orang yang solat, dia bukan sekadar tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetapi diri dia juga melakukan perbuatan keji dan mungkar. Contoh paling mudah, ustaz kuliah maghrib baru habis cerita bahaya mengumpat, jangan mengumpat. Kita subhanallah, masya Allah, kita punyalah tawaduk bila dengar ceramah, melangkah je keluar, kau tahu Cik Pia tu start dah. Pasal apa? Kita tak faham, kita tak menjiwai. Kita tidak menjiwai. Iqra. Dalam Iqra kena faham. Kemudian kum. Yang ini dalam surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qum min laila illa qalila. Solat dan juga memberi indikasi kepada kita amalkan apa yang kita tahu. Hari ini masyarakat kita banyak majlis ilmu jadi tamak. Tamak banyak ilmu tapi malas nak beribadah. Ilmu ambil banyak-banyak, pergilah kelas, khatamlah kitab Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari tentang adab. Tapi adab kita kalau kita tak amalkan pun zero. Bukan kita tak pernah dengar hadis Nabi SAW ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah akhlak Nabi SAW? Akhlak Nabi adalah seperti Al-Quran. Kita bukan tak pernah dengar kan? Kita macam mana? Lupa ke tadi tasyahud kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-36. Allah kata, tidaklah boleh seseorang yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya telah membuat satu ketetapan dan dia mempunyai pilihan yang lain. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu terdapat suri teladan yang terbaik untuk kamu contohi. Kita kena amalkan. Setakat cakap, cakaplah saya Muslim, kurang penting. Jangan sekadar memberitahu orang kita adalah Muslim, tetapi tunjukkan kita juga adalah Muslim. Last, terakhir, kum juga. Surah ke-74, surah Al-Mutasir. Ya ayyuhal mutasir, kum fa'anzir. Bangun dan bagi peringatan. Dah ada ilmu, dah faham, kita dah amalkan, kena sebarkan. Contoh paling mudah, hari ini muslimat tak ada. Berapa ramai di antara kita, contoh setiap hari Jumaat kita datang dengar khutbah ini dan ini kan. Biasanya khutbah 20 minit. Bila sampai rumah, isteri dah masak sedap-sedap. Tadi khutbah cerita apa? Kita biasanya khutbah 20 minit jadi ringkasan 20 saat. Oh biasalah, pagi kita bertakwa, lepas tu akimus solat. Betul tak? Kita tak sebarkan. Bayangkan isteri kita tu adalah nenek kepada cucu-cucu kita. Kita sebarkan pada isteri seorang, dia jadi ejen tolong kita jana pahala banyak-banyak, ajar kepada cucu-cucu kita. Adakah isteri-isteri kita kat rumah tidak layak mendapat ilmu? Adakah sahabat-sahabat saudara seagama kita yang tak datang solat, yang jauh daripada agama, tidak layak mendapat rahmat daripada Allah? Kita ingat hari ini kita bagus sebab datang solat? Lupa ke? Dulu masa kita muda-muda dulu macam mana? Yang merempit tu siapa? Yang buat wheelie tu siapa? Barangkali ada di antara kita. Masa tu janggut pun belum ada. Betul ke? Itu dulu. Dan Allah ingatkan kita apa? Surah Ali Imran surah ketiga ayat 103. Lupakah kamu, Allah ingatkan kita, termasuk saya, lupakah kamu dahulunya kamu di jurang api neraka, dan dengan rahmat Allah
kamu diselamatkan dengan rahmat Allah. Kita tak sebarkan rahmat Allah. Hari ini kita hanya sebarkan kebencian. Dah tua-tua pun tak nak datang solat, tak datang masjid, tak tahu waktu mati bila, tak sedar diri. Kita lebih banyak mengeji. Kita sudah jadi qadi, kita bukan jadi da'i. Kita ni sangat hebat. Kita adalah peguam yang terhebat apabila untuk menjustifikasi tindakan kita. Dan kita juga adalah hakim terbaik apabila menghakimi orang lain. Jadi untuk kita sekali lagi menjadi umat yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tidak penting apa yang saya cakap jikalau tuan-tuan dan puan-puan tidak faham dan tidak amalkan. Tetapi insya-Allah selagi Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi kepada apa yang saya telah sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan semua akan hari ini dipertanggungjawabkan di akhirat terhadap apa yang telah didengar dan amalkan ke belum. Saya dah melakukan apa yang terbaik. Kalau tak dijemput lagi pun tak ada masalah. Allah dah redha, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita semua sebagai pendakwa, sebagai seorang Muslim, kita semua cakap nak jaga hati, tapi tak jaga hak Allah, macam mana? Kita hari ini lebih jaga hati manusia berbanding dengan jaga hak Allah. Hak Allah lebih utama untuk kita jaga berbanding dengan hati manusia. Tetapi biarlah apabila kita berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, kita dengan hikmah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar negeri Kelantan yang terkenal sebagai Serampi Mekah boleh betul-betul menjadi Serampi Mekah. Betul-betul boleh jadi Serampi Mekah. Bukan kerana 98% penduduknya adalah Muslim saja, tetapi kerana 98% penduduknya yang Muslim itu faham Islam dan amalkan Islam dan tunjukkan apa itu Islam kepada dunia, bukan sekadar Malaysia. Biarlah apa orang nak kata pasal Kelantan. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan sebagai anak jati Kelantan berbangga sebagai anak jati Kelantan, tetapi yang paling utama berbangga menjadi seorang Muslim dan jadi Muslim yang terbaik, bukan Muslim anytime, kadang-kadang, jarang-jarang. No part-time Muslim, full-time Muslim. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam agama ini dan mati dalam husnul khotimah. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.